Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا الروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu. Bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul azim. Maksud ayat 21 suratul Ahzab. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini insya-Allah saya menyambung lagi bahagian-bahagian yang akhir berhubung dengan peristiwa penurunan wahyu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah daripada itu kita akan melihat tajuk wahyu terhenti dan tajuk-tajuk yang selepas daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila aku sampai kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin,
Aku pun duduk bersandar di pohonnya sambil mendekap kepalanya. Khadijah radhiyallahu an berkata, "Wahai Abul Qasim, ke mana engkau? Demi Allah, aku telah menghantar orang untuk mencari engkau, sehinggalah mereka sampai ke Mekah dan pulang ke rumah. Kemudian aku pun menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang aku lihat. Khadijah radhiyallahu anha berkata, terimalah berita gembira, hai bapa, hai anak bapa saudaraku, dan tetapkan dirimu demi diri Khadijah yang berada dalam kekuasaannya. Sesungguhnya aku mengharapkan engkau akan menjadi nabi kepada umat ini. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha bangun dan pergi menemui Waraqah untuk memberitahunya apa yang terjadi. Waraqah berkata, Quddus, Quddus, demi diri Waraqah yang berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya dia telah didatangi oleh Namus Agung yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya dialah Nabi kepada umat ini. Khabarkan kepadanya, tabahlah. Khadijah radhiyallahu anha pun pulang dan memberitahu baginda sallallahu alaihi wasallam kata-kata Waraqah itu. Tabahlah. Khadijah pun pulang dan memberitahu kepada baginda. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada uzlahnya dan pergi ke Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu Waraqah. Selepas mendengar berita sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Waraqah berkata, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya engkau adalah nabi kepada umat ini. Sesungguhnya telah datang kepadamu Namus yang agung yang pernah datang kepada Musa alaihi salam. Sidang hadirin para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah pengakhiran kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira bagi kali yang pertama ketika didatangi oleh Jibril alaihi salam. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin telah mengirim beberapa orang untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berjumpa. Sudah tentulah tidak bertemu karena mereka mencari di bahagian bawah di lembah Mekah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit, tentulah tidak ditemui. Dan tidak ada siapa pun menyangka dan boleh mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit yang berkenaan. Maka menjadi cemaslah Khadijah. Sehingga kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan serba ketakutan. Dan telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Ya, kerana dia dalam ketakutan. Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin yang bijak ini tidak bercakap banyak masa itu, hanya selimutkan saja Nabi. Setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang, barulah Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Maka diceritakanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu peristiwa yang dialami di Gua Hira itu. Dan di dalam catatan ini menyebut Khadijah di peringkat awal terus pergi bertemu dengan Waraqah bin Naufal yang merupakan seorang ahli kitab dan pangkat bapa saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Dalam kebanyakan kitab-kitab sirah yang lain, antaranya ditulis oleh Ibnu Hisham, ditulis juga oleh kalangan ulama-ulama kontemporari. Dr. Yusuf Qardawi misalnya. Sa'id Ramadan Al-Buti umpamanya. Kebanyakan secara menyeluruh kitab sirah menyebut Khadijah terus membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Tak apalah, mungkin ada khilaf dari segi riwayat. Tapi apa yang penting memang dia bawa Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah. Setelah diceritakan kepada Waraqah, maka dia menyatakan, wallahi hadza namus. Hadza namus ya Muhammad, kata dia. Menurut setengah ulama, namus dengan maksud Jibril alaihi salam. Di mana namus adalah bahasa Hebrew yang dicatatkan katanya dalam Taurah dan Injil. Wallahu alam. Tapi maksud namus itu Jibril. Artinya Waraqah beritahu sesungguhnya yang datang kepada kamu, wahai Muhammad, suatu yang sangat agung. Yang pernah datang kepada Nabi Musa sebelumnya. Iaitulah Jibril alaihi salam. Kemudian Waraqah menyatakan secara terang, wa anta rasulillahi hazihil ummah. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, adalah Rasul yang telah dibangkitkan oleh Allah bagi umat ini. Kerana Waraqah ini ahli kitab. Waraqah membaca kitab. Jadi dia tahu peristiwa mim ba'di ismu Ahmad. Lepas pada aku, kata Nabi Isa, ada seorang akan lahir Nabi namanya Ahmad. Mim ba'di ismuhu Ahmad. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahu yang tu. Jadi dia beritahu, kata kamu ni jadi Rasul. Kemudian bercerita sedikit. Di sini dia tak catatkan. Dia mungkin selepas daripada itu ada kok, tak tahulah. Tapi dalam kitab lain dia tulis. Antara lagi Waraqah menyatakan. Dia bercakap tu macam membuang perasaan. Macam separuh mengeluh. Dia bercakap tu. Antaranya dia menyebut. Kalaulah aku masih hidup. Ketika engkau dihalau keluar daripada bumi Mekah ini oleh kaummu. Dia cakap yang tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mencelah. Adakah orang yang seperti aku, yang namanya Rasul, membawa kebaikan dan tentu akhlaknya baik, akan diperangi oleh kaumku dan akan dihalau keluar daripada bumi Mekah ini? Nabi tanya terus. Lalu Waraqah menyatakan, demi Allah, tidak ada, wahai Muhammad, nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum daripada kamu, apabila menerima wahyu dari sisi Allah, melainkan mereka akan diperangi oleh kaumnya masing-masing. Cumanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku ni tua dah. Dan aku tak larat dah. Dan aku tidak tahu adakah aku sempat bersama dengan kamu pada hari kamu dihalau keluar daripada bumi Mekah nanti. Maka ada ulama menyatakan pada masa itu, Waraqah itu telah pun Islam.
memperakukan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan Waraqah itu memberi gambaran, ya, very futuristic. Dia antara benda yang akan berlaku nanti ialah peristiwa hijrah. Maka 13 tahun ke-13 ke depan, Nabi dia halau keluar dan berlakulah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Sebelumnya hijrah ke Habasyah. Sahabat-sahabat, sebelumnya hijrah ke Taif. Nabi dengan seorang sahabat aja, anak angkat dia Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Selepas itu hijrah ke Yasrib, yakni Madinatul Munawwarah, Nabi dan umat dia. Ini. Jadi Waraqah telah pun menyebut sehari awal wahyu itu turun, akan gambaran perihal akan berlakunya peristiwa hijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu terhenti. Tempoh terhentinya wahyu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menggambarkan bahawa ianya memakan masa beberapa hari. Inilah berita yang jelas, bahkan dapat dipastikan kebenarannya melalui pengamatan dalam segenap aspek. Adapun tempoh yang sering disebut-sebut bahawa ianya memakan masa selama 3 tahun atau 2 tahun setengah, tidak sahih sama sekali. Namun di sini bukan tempatnya untuk berbincang dalam hal yang tersebut. Dia jadi berapa lama terhenti? Riwayat yang paling kuat daripada Ibnu Sa'ad, beberapa hari. Walaupun di sana khilaf, ya, ada pandangan ulama menyatakan sebulan. Ada kata terhenti wahyu tu setahun. Ada pula kata 3 tahun. Macam-macam lah. Tapi oleh kerana pengarang kitab ni, dia berpegang dengan pandangan Ibnu Sa'ad, yang dia ambil dia daripada Ibnu Abbas, maka kita pun pegang dia pandangan tu. Adapun yang lain-lain itu sebagai riayah, yang meraihkan, melindungi pandangan-pandangan kepelbagaian pendapat itu. Semasa tempoh terhentinya wahyu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dalam keresahan dan duka cita serta diselubungi kebingungan. Confused Nabi. Dia tiba-tiba stuck, wahyu tak turun dah. Jadi macam-macam perasaan bermain dia di dalam hatinya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Ta'bir seperti berikut. Dan terhentilah wahyu dalam satu tempoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berduka cita sehingga berkali-kali baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mencampakkan dirinya dari puncak bukit yang tinggi. Setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke puncak bukit untuk menampakkan dirinya, maka Jibril menjelma kepadanya dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkaulah Rasulullah yang sebenar." Lalu tenanglah kegelisahan baginda dan jiwanya tenteram semula. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun pulang. Ya, dia pulang, namun apabila masih berpanjangan tempoh terhentinya wahyu itu, baginda melakukan lagi seperti yang telah dilakukan. Apabila sampai ke puncak bukit, Jibril menjelma kepadanya sambil berkata seperti yang dikatakan itu. Hadis itu menggambarkan, kita kata, tekanan perasaan
ya yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, yang demikian itu, yakni terhentinya wahyu beberapa hari itu, bertujuan untuk menghilangkan kegerunan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga supaya timbul keinginan baginda sallallahu alaihi wasallam agar perkara itu berulang kembali. Hadirin sekalian, kita maklum ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua Hira, kan Nabi itu dipeluk. Lepasnya Iqra ma ana biqari'un, peluk balik. Iqra ma ana biqari'un, lepas peluk pula. Jadi itu benar-benar mencemaskan, dan Nabi itu jadi jadi panik, jadi apa macam-macam. Makanya oleh kerana perasaan tu dah ada, kita panggil macam fobia lah, ya, kita sebut fobia. Dia jadi fobia. Bila fobia ni, lah rasa berdebar, maka kalau berterusan esok lusa turun-turun kot, debar semalam tu tak hilang lagi. Macam tu lah. Ni cara Allah Ta'ala susun. Jadi Allah bagi relax dulu, tenang dulu. Take time lah. Boleh jadi beberapa hari, dah relax, rasa tenang, zoom, turun balik. Jadi terima tu dalam keadaan, yalah, wahyu dia bukan boleh gopoh gapah tak tentu arah, dia kena tenang. Kenapa? Itu sebab katanya Ibnu Hajar, mengapa Allah menghentikan seketika akan wahyu yang berkenaan. Ada juga dibahas oleh ulama, tujuan terjadi ini sebagai hujah bagi umat bahawa Al-Quran, wahyu-wahyu itu Al-Quran lah kan, bahawa Al-Quran itu bukan direka dan dicipta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada banyak tuduhan, khususnya di kalangan orang-orang Arab Quraisy jahiliyah, khasnya di kota Mekah pada hari yang berkenaan dan waktu-waktu yang seperti itu. Mereka menuduh di antara serangannya bahawa Al-Quran ini Muhammad sendiri yang menulis. Walaupun Allah dah deny, ya, Allah dah nafi dengan menjadikan Nabi itu ummi, buta huruf. Macam mana dia pula menulis wahyu? Itu tidak mungkin. Tetapi Allah tambah lagi, bahawasanya bila wahyu terhenti, dia stuck, terhenti itu, Pak Nabi itu jadi debar, jadi panik, jadi takut, menunjukkan wahyu itu bukan Nabi yang menciptanya. Bukan kehendak dia. Ada kuasa lain yang menurunkan. Itulah Allah Qadir Rabbul Jalil. Menunjukkan wahyu ataupun Al-Quran itu dari sisi Allah. Bukan dari sisi Nabi. Sekiranya Nabi sendiri yang buat, apa yang perlu rasa cemasnya? Pernahkah kita jumpa seorang penulis, dia tulis lirik lagu, lepas tu lagu tu baru siap sekerat aja. Lepas tu dalam minggu depan ke atau 2 minggu, dia sambung balik. Ilham datang pula. Sementara nak bawa ke minggu satu lagi tu, dia macam mana? Dia panik, berdebar. Tak, relax ya. Sebab dia buat sendiri. Dia tahu dia sendiri yang stop dulu. Ya, saya tengah busy ni, tak apalah, nanti saya lapang, saya fikir balik lah. Kena rokok gudang garam 2 bungkus dulu, dan saya sambung balik lagu ni. So, dia, tak ada benda. Tapi yang Nabi cemas pasal apa? Pasal daripada Allah, bukan daripada dia. Itu tujuan, kata ulama, mengapa Allah hentikan seketika wahyu tu. Ianya dalam lingkungan kudrah dan iradah Allah. Bukannya kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hilang kebingungan dan ternyata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam hakikat yang sebenar, dan baginda sendiri telah mengetahui dengan yakin bahawa dia telah menjadi Nabi Allah yang maha besar lagi maha tinggi, dan yang datang kepadanya itu adalah duta pembawa wahyu yang menyampaikan kepadanya berita dari langit. Apabila keinginan dan
penantian baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu menjadi sebab keteguhan dan kesanggupannya menanggung semua itu. Jika perkara itu berulang lagi, maka setelah itu semua datanglah Jibril buat kali yang kedua. Jadi ini misi besar. Satu daripada perkara yang mesti ada dalam hal-hal yang besar seperti ini, self-confident, ya, keyakinan diri. Jadi Allah stop dulu tu biar ada ruang lah untuk Nabi mikir. Ni daripada setan ke, ilham ke, Warakah kata daripada Allah wahyu. Bahawa namanya yang datang tu Jibril. Tengok Jibril tu masa datang ke aku nampak sayap. Betul ke Jibril bersayap? Ada masa. Menyebabkan bila tengok fakta, betul semua. Datang keyakinan diri. Seorang pemimpin kalau tak yakin tak sah jadi pemimpin, payah. Nah, confident ni penting. Dia kena ada masa supaya kita kata orang bercerai. Kenapa bila seseorang suami diceraikan isteri, ada dia panggil tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Kenapa? Supaya biar ada ruang lah untuk isteri ni memikir. 4 bulan tu cukup dah lama dah tu. Dan suami juga fikir, adakah betul tindakan aku ceraikan dia ni? Ke aku ikut panas, aku ikut baran aku aja. Isteri pula boleh buat keputusan fikir 2 bulan, 3 bulan. Allah bagi 4 bulan, 10 hari. So dapat solid satu keyakinan diri untuk hidup. Saya takkan rojok dah, cukup lah. Dia kena saya boleh hidup sini. Dia boleh mikir. Begitu juga dalam hal ini. Kalau terus sumbat-sumbat tak larat juga. Dia kena berperingkat. Sebab itu wahyu itu diturunkan secara munazzal, berperingkat-peringkat. Bila berlaku sebab, wahyu turun. Terjadi kes, turun wahyu. Makanya Quran itu ada asbabun nuzul. Ya, sebab-sebab diturunkan dia. Jadi tak adalah heavy sekali berentak turun menyambut siang malam. Tak dan nak tu datang lagi kan Jibril peluk lagi. Jadi suasana tu dia tak, it is not a conducive situation lah. Gitu ya. Nak jadi Nabi ni dia kena begitu, kena ada ketenangan lah. Dia Nabi juga, tapi hal-hal begitu Allah ambil kira. Kerana kenabian dan kerasulan itu mencelah juga dengan sifat kemanusiaan. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tempoh terhentinya wahyu dengan sabdanya, ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku pun mendongak pandangan ke arah langit. Tiba-tiba aku dapati Jibril alaihi salam yang pernah datang kepadaku di Gua Hira sedang duduk di atas kerusi antara langit dan bumi. Lalu aku pun duduk berlutut hingga rebah ke bumi. Terkejut. Nah, itu pertemuan second time ya, kali kedua. Tak peranjat. Dia duduk tu, Jibril tu, kepala jejak ke langit. Kaki kat bumi. Bayang, bersama mana kursi dia duduk. Tengok-tengok tu lemah lutut, bung, jatuh Nabi. Ya, Nabi jatuh dan terperanjat dia. Kemudian aku datang kepada isteriku dan berkata, selimutkan aku. Selimutkan aku. Mereka pun menyelimutiku. Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan.
dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Ya, iaitulah ya ayyuhal muddathir kum fa'amzir wa rabbuka fakabbir. 5 ayat yang awal surah Muddathir itu. Ya. Kemudian wahyu pun mulai turun berturut-turut. Nah, jadi lepas pada itulah bangun. Kalau Asy-Syahid Said Qutb rahimahullahu ta'ala menulis dalam tafsirnya fi zilalil Quran. Ya. Wahai orang yang berselimut tu, menunjukkan kata Syahid Said Qutb, kita manusia ni diselimuti dengan berbagai-bagai selimut. Selimut kejahatan, selimut kemalasan, selimut ketidakikhlasan. Macam-macam jenis selimut. Kata Syed Qutb, kena angkat buang semua selimut ni. Sekiranya kita benar-benar mau berubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membicarakan secara terperinci tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi, ada baiknya kita mengetahui serba sedikit berkaitan jenis-jenis wahyu yang merupakan sumber risalah dan bekalan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim menyebutkan tentang martabat wahyu. Pertama, mimpi yang benar. Ia adalah permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu ayat-ayat apa tu belum lagi. Cuma bila dah nak mula Allah nak turun ayat ni, Nabi dah mula mimpi dah. Tengah-tengah tidur tu mimpi tu, tiba-tiba datang cahaya terang. Seterang-terang Nabi terbangun. Terperanjat Nabi. Antara lagi ada tanda-tanda lain kata ulama. Bila Nabi SAW berjalan di Mekah, terdengar bunyi salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah, ya Habibullah. Tapi bila Nabi paling cari tengok, tak ada. Jadi Nabi beritahu di Mekah itu, ada seketul batu yang sering memberi salam kepada kami. Dan kami mengenalinya. Aku tahu kat mana batu tu, Nabi kata. Jadi bila makhluk-makhluk ni mula bagi salam tu, Rasulullah pun mula duduk menung terfikir, siapa aku ni? Aku ni nama Muhammad bin Abdullah. Tapi bagi salam panggil aku Nabi Allah, Rasulullah. Hai, Nabi ke aku ni? Bakal Rasul. Ni kaedah kita panggil Allah Ta'ala, dia hint. Dia buat sikit-sikit. Sehingga akhirnya Nabi jadi yakin. Sungguh. Nah, begitu. Aku ni Nabi dan Rasul. Jadi peringkat awal tu nampak macam cahaya terang tu. Mimpi dia. Kedua, wahyu yang dicampakkan oleh malaikat ke dalam fikiran dan hati baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa baginda melihat malaikat itu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ruh Kudus meniupkan dalam hatiku bahawa setiap jiwa tidak akan mati, melainkan setelah disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Janganlah disebabkan kelewatan rezekimu. Kamu sanggup mencarinya dengan cara menderhakai Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak dapat dicapai melainkan dengan ketaatan. Itu Nabi sebut. Rezeki ni Nabi kata Allah bagi tahu ke aku melalui Jibril, dia masukkan dalam hati aku sehingga aku faham. Setiap orang Nabi kata mesti ada rezekinya. Ada. Banyak
sikit. Rezeki dia bagi dunia sikit, akhirat banyak. Dunia dia bagi banyak sampai habis, akhirat so ambil api neraka. Itu di sisi Allah. Tapi tiap-tiap orang ada rezekinya. Bahkan ulama' menyebut, rezeki kita ni yang turun dari langit ni, seolah-olah gambaran macam diikatlah rezeki itu dengan tali, lepas tu dibawa turun daripada langit sampai di sisi kita. Apabila kita melakukan maksiat, rezeki itu Allah Ta'ala tarik naik ke atas sikit. Buat maksiat lagi, dia naik lagi. Buat maksiat lagi dia jauh. Tapi kalau terus dalam ketaatan dia kat situ, itu melimpah-limpah dia datang. Jadi jangan buat maksiat. Jangan. Buat aja, dia naik. Allah tarik. Macam itulah gambaran. Tu kata rezeki tu dia turun naik. Memang ada, tapi tergantung entah ke mana-mana jauh. Kerana dosa-dosa kita. Ya, jadi setiap orang, Nabi kata memang ada rezekinya. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Nah, nak takwa ni memang kena uji. Bila Allah kata rezeki buat haji, tak ada. Tak ada lah. Dia tengok kesian. Sedih. Saya menangis tengok. 300-400 orang. Kena dengan, saya tak berani nak katalah tipu ke apa, tapi Allah lebih tahulah. Seorang bayar 60,000. 400 orang. Kata flight pukul 12 tengah hari. Lepas tu bagi tahu kata tunda pukul 4 petang. Lepas tu kata delay pula flight pukul 7. Kesudah naik flight pukul 10. Tak ada juga. Akhir sampai pukul 2 pagi senyap sepi. Ejen ke mana, apa ke mana. Nampak? Apa bendanya tu? Rezeki pergi haji tak ada. Haji ni memang panggilan dia betul. Percayalah. Itu nak takwa tu. Kita dah bayar dengan resit, dengan itu. Tak, kalau Allah tak izin, dia adalah sebab-sebab. Kemudian sekarang ni viral pula. Kan ada seorang. Anak tak ingat dia daripada negeri mana. Berjalan kaki sebulan. Ngam-ngam sebulan, dia sampai di kota Mekah. Disambut oleh polis, bagi air. Dia buat macam kereta sorong. Yang tak tahan tu anjing pula ada seekor. Tak tahulah. Mungkin peneman dia akan bantu dia. Wallahualam. Betul tak Quran sebut? Serulah manusia mengerjakan haji. Ya? Nescaya mereka akan datang. Menaiki kenderaan untuk unta yang kurus. Pakaian yang comot. Bahkan ada Allah kata mereka akan datang berjalan kaki. Itu berlaku. 2 tahun lepas ke anak tak ingat berapa tahun lepas. Dari Malaysia ya 2 lelaki bini naik basikal pergi Mekah. Cuba bayang. Anak sekali fikir rasa nak buat juga. Sebab pahala besar. Tapi kalau anak naik basikal start dari Gombak ni, lengak sampai Kajang masuk Wat. Dia bukan boleh sebarang orang, ya. Jadi itu anak nak gambar itulah rezeki kan. Kalau sudah rezeki jalan kaki pun sampai. Kalau bukan rezeki, dah bayar segala apa berkumpul siap. Allah. Menangis. Mana nak cari? Tak tahulah. Kalau lepas-lepas pakai ben lah. Hanguslah duit tu. 60,000. Nak kumpul balik cari tak tahulah. Semoga Allah memberi aja pahala haji buat mereka semua. Ya. Itu Nabi kata aku dimaklum tiap-tiap orang ada rezeki. Itu contoh. Begitulah dalam perkara-perkara yang lain. Maka dalam hal rezeki jangan berdengki. Jangan. Ni kadang setengah orang berdengki. Berdengki pun benda tak apa-apa dah. Bang tengok orang tu tukar lansir dah. Kita takkan tak tukar lansir. Dan itu rezeki dia dah. Kita tak ada, biarlah lansir yang ada. Dan itu pula nak dianukan kan. Rezeki ni dia jangan kira benda madiah aja. Ni kita dapat ilmu petang macam ni, saya kongsi sikit. Saya pun bukan banyak ilmu sangat, tapi kongsi. Itu rezeki. Saya dapat rezeki berkongsi ilmu. Ya, yang mendengar dapat rezeki, mendapat ilmu. Rezekilah. Kita boleh semayang, kita dapat sembelih korban, itulah rezeki. Bukan makan minum aja. Bukan order Grab je rezeki. Luas, umur panjang, badan sihat. Akan rezeki tu sihat tu. Cuma penakut bini satu sampai kesudah. Ya. Baik. Yang ketiga,
malaikat menjelma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang lelaki, lalu berbicara dengannya sehingga baginda benar-benar faham apa yang diperkatakan. Pada peringkat ini ada kalanya sahabat juga dapat melihat malaikat itu. Ini ada hadis banyaklah. Umpamanya hadis Islam, iman, ihsan. Dalam kitab Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman. Lepas tu dia tanya, akhbirni anis sa'ah. Dia berupa lelaki. Ya, saya dinomakan cerita tu. Rambut berminyak. Tak ada berdebu muka. Tapi tak ada seorang pun kenal dia. Nampak orang luar, orang jauh tapi tak berdebu. Lepas tu dia duduk. Rukbatai. Rukbatai makna dia duduk lipat macam tahiyat awal kita tu. Lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Tangan dia letak dengan penuh ta'zim hormat. Lepas tu dia tanya Nabi. Beritahu saya apa dia Islam. Nabi cerita. Beritahu saya apa dia iman. Nabi pun cerita iman begini-begini. Bila dia tanya, akhbirni anis sa'ah. Cuba beritahu saya apa dia hari kiamat tu. Masa itulah Nabi jawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Nah, jawapan ni memang pertama, manalah Nabi tahu bila kiamat. Yang kedua, Nabi hints pada sahabat keliling tu. Standby, elok-elok. Ni Jibril ni. It is not an ordinary person. Ni bukan orang biasa. Jibril berupa lelaki ni. Itu maksud Rasulullahnya, dia hints. Umar yang tangkap. Ya, aku pun jadi pelik, kata Umar. Dia tanya. Ya, dia tanya. Lepas tu jawapan macam tu pula. Heran. Akhir Nabi pun tanya. Dekat Umar. Umar kenal tak? Umar kata, la adri, saya tak kenal. Hazza Jibril. Itulah Jibril, Nabi kata. Dia ajar kamu akan agama kamu. Kadang dia datang berupa. Jadi malaikat ni tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat, dia memang boleh berupa manusia macam-macam. Kita tak tahu, tapi ini kehendak Allah. Keempat, malaikat datang kepadanya seperti gemersik bunyi loceng. Inilah cara yang paling berat terasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat meresap ke dalam dirinya sehingga kan peluh baginda sallallahu alaihi wasallam memercik pada hari yang sangat dingin. Tengah duduk, tiba-tiba Nabi terkejut. Menggeletar-geletar tu peluh. Padahal musim sejuk ni. Meleleh ni, mengecik-kecik ni peluh kat dahi ni. Sahabat tengok, nampak perubahan tu. Kenderaan yang ditunggangi baginda sallallahu alaihi wasallam pun menderum ke bumi jika baginda sedang menunggangnya. Dia antara kenderaan Nabi ialah unta yang bernama Al-Qaswa. Bila wahyu tu nak turun, yang passion yang ni, yang keempat ni, Al-Qaswa tengah berdiri tu pup tu kaki dia pun meletak, tup terlipat duduk. Dia pun tak darat. Setara unta. Unta kuat tuan-tuan, sahabat. Unta kuat. Ya, kalau nak suruh tarik lori balak kosong, seko je. Dia macam tu je, berjalan lori tu. Kuat unta ni. Tapi dia boleh terkeletar kaki tu, tergelipat duduk macam tahiyat awal tu. Bayang Rasulullah tanggung macam mana. Beratnya tu. Ya. Pernah sekali wahyu dalam bentuk ini datang. Dan ketika itu paha baginda sallallahu alaihi wasallam berada atas paha Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu terasa berat oleh Zaid hingga hampir-hampir meremukkan pahanya. Betullah Nabi masa tu paha Nabi tindan atas paha Zaid. Inilah kehebatan dan rezeki. Itu rezeki lah. Rezeki para sahabat tu. Mereka boleh duduk, salam dengan Nabi, cium tangan, peluk dahi, peluk jasad. Ya. Bertindan paha Allah. Ini semua
ambil air liur Nabi, minum bekas minum Nabi, makanan, keberkatan ni semua. Jadi diceritakan masa tu wahyu yang jenis ni turun. Nabi tanggung, tahan tu, tekan paha tu berat tu. Rasa patah tulang paha Zaid tu. Dia cerita. Macam remuk tulang tu, bayangkan. Ya. Allah. Yang kelima, baginda sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat dalam rupa asalnya. Lalu malaikat pun mewahyukan kepadanya apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk diwahyukan. Cara ini berlaku 2 kali seperti yang disebutkan oleh Allah dalam suratun Najm. Nah, lepas ni buka surah An-Najm ni, refer tengok, ada kisah itu. Antara rupa asal lagi yang pertama tu lah. Dia berupa asal dengan ratusan sayap. Satu je sayap belah kanan dia buka, tertutup separuh dunia. Habis tak nampak langit. Besar Jibril ni. Dia kekuatan dia. Cahaya pula. Cahaya punya speed laju mana sekelip mata pun tak. Lebih lagi laju. Itu yang menghantar wahyu ke Nabi. Keenam, Allah sendiri yang mewahyukan kepadanya, iaitu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di atas semua lapisan langit semasa peristiwa Mi'raj, iaitu wahyu berkenaan kefarduan solat dan selainnya. Itu kalau buka hadis Isra Mi'raj, jumpalah antaranya kalimah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Atau Allah bagi salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Lepas tu Rasulullah teringat umat. Bila Allah bagi salam ke Rasulullah, Rasulullah terus ingat kita. Terus Nabi sambut pula. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hamba-hamba Allah yang soleh umat aku. Nabi bagi salam. Jadi kalau ikut guru saya, salam ke Rasulullah ni banyak. Tapi salam yang Nabi paling suka ialah salam di dalam solat. Iaitulah ketika tahiyat tadi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam yang Nabi paling suka. Jadi kalau kita pergi Madinah, sampai di makamnya, bagi salamnya itu. Nabi paling suka. Atau hari-hari lepas solat, habis dah doa semua duduk elok-elok, hantar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagi salam. Lepas asar, bila-bila naik kenaan, bagi salam dia ke Nabi. Nabi tahu. Kerana Nabi kata ada satu malaikat yang dicipta oleh Allah untuk menyampaikan salam umat kepada aku. Ya, jadi banyakkan beri salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya tanpa perantaraan malaikat. Sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa bin Imran. Martabat ini adalah sabit dengan jelas berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui nas Al-Quranul Karim yang menyebutkannya. Berlakunya martabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabit melalui hadis Isra. Ya, kalau kita lihat sirah nabi-nabi sebelum, antaranya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendapat gelaran kalamullah. Karena Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Allah. Tapi kena ingat, bukan saja Nabi Musa, semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain tidak akan dapat mengatasi kehaibatan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi demi Allah
seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, termasuk Nabi Musa. Nah, jadi Allah berkata-kata dengan Nabi Muhammad sebagaimana sebelumnya pernah Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Persoalannya ialah apakah sama martabat antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad? Wallahi, jawabnya tidak pernah sama. Dia masa tak ada, saya bagi satu contoh. Kalau kita baca surah Toha, Nabi Musa ni banyak kisah. Kisah daripada ashab, jihad dia sampai habis dalam surah Toha. Antaranya bila Allah memerintahkan Nabi Musa AS yang berada di Madian pada masa itu telah berkahwin dengan anak perempuan Nabi Syuaib. Ya, dia dah bayar mas kahwin 10 tahun jaga kambing. Satu riwayat kata mas kahwinnya 12 tahun jaga kambing Nabi Syuaib. Itu mas kahwin. Kenapa Nabi Syuaib tak minta duit? Sebab Nabi Syuaib pak mentua yang baik. Dia tahu Nabi Musa ni hijrah tengah malam. Bukan lari, hijrah. Keluar daripada Mesir. Tahu-tahu subuh sampai ke Madian. Tak ada nak cari kain baju, tak sempat nak bawa duit. Tak ada apa. Betul-betul tongkat gigi dengan lidah aja. Tak tahu dia nak kahwinkan dengan Nabi Musa. Kalau dia letak mas kahwin hantaran aku ndak, terus banyaklah 10 rial ya. Serial pun dia tak ada. Tapi yang dia ada apa? Tubuh yang tegap. Tubuh yang sasa. Dia boleh jalan kaki seorang jauh Mesir ke Madian ni. Tu tegap, sasa, sihat Nabi Musa ni. Boleh berjalan kaki seorang. Satu malam je sampai. Subuh dah ada kat Telaga Madian. Jadi Nabi Syuaib, pak mentua ni dia tengok. Dia kata, ya, bakal menantu aku ni, kederat dia kuat ni. Kalau gitu mas kahwin jaga kambing. Mana benda boleh buat. Sebab itu kita ambil menantu jangan letak tinggi sangat. Ya, kadang dia tak mampu, kita minta syarat itu ini susah lah. Bagi mudah aja. Nah, Nabi Musa, akhir lepas 10 atau 12 tahun tu, Allah suruh pergi jumpa Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Ya, wahai Musa, pergi jumpa Fir'aun. Dia tu melampaui batas, tapi dakwah dia. Masa nak pergi tu berdebah hati kat Nabi Musa. Sebab dia keluar yang sampai ke Madian tu kes, dia tampar seorang mati. Jadi Fir'aun memang hambat cari nak balas, nak bunuh dia. Kira-kira dah hang gantung kes tu 10 ke 12 tahun. Tak tahu balik. Buat Fir'aun buka balik fail macam. Jadi cemas juga Nabi Musa ni. Akhirnya masa nak keluar tu dia berdoa. Doa Nabi Musa yang masyhur. Rabbi syrah li sadri. Kan? Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, tolonglah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, tolong permudahkan urusan aku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tolong rombak angkat semua simpulan-simpulan yang ada atas lidah aku supaya bila aku bercakap dia boleh faham. Fir'aun ni tahu je lah, bukan ada akal punya manusia. Cakap lebih kurang dia angin kan. Jadi minta aku bercakap, dia faham. Jadi doa ni, Nabi Musa minta pertama lapang dada. Rabbi syrah li sadri. Tolong ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Musa minta. Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Allah yang tegaskan, tidakkah aku telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Kita tengok. Nabi Muhammad tak sempat angkat tangan. Tak ada nak minta. Allah turun dah wahyu. Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah aku melapangkan dadamu? Itu. Banyak sahabat dan sahabiah. Kalau nak bancang compare antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi lain. Ya Allah. Tak tanu dah. Tak tertandingnya. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bercakap dengan dia macam Allah pernah bercakap ke Nabi Musa, sehingga Musa tergelar kalam Allah,
namun tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah lebih mulia demi Allah mengatasi seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Ya. Sebahagian ulama menambah martabat yang ke-8. Ada juga. Ya. Allah berbicara dengannya berhadapan tanpa sebarang hijab. Ini adalah persoalan khilafiyah. Ini benda yang diperselisihkan. Selisih lah. Tak sependapat. Di kalangan salaf dan khalaf. Para sahabat pun ada yang kata setuju, ada yang tak setuju. Mutaakhir ni pun ulama tu kata begini, ulama ni kata begini. Tak sependapat. Ini qaul yang ke-8. Begitulah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di samping sedikit peringkasan pada martabat pertama dan ke-8. Jadinya ini di antara bentuk-bentuk wahyu ya, yang diturunkan oleh Allah dengan kepelbagaian dimensinya untuk menyatakan apa yang perlu dinyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dipeluk dilepas itu menunjukkan wahyu ni datang daripada Allah, daripada luar. Dia bukan inner outer, daripada dalam keluar, bukan. Dia dari luar ke dalam bagi ke Nabi. Karena ada orang yang menuduh dia Nabi duduk dalam gua tu, tu dia macam mana kita kata, bertafakur lah gitu. Bertafakur, menung, mikir-mikir, keluar ayat Quran. Dia kata begitu daripada dalam hati dia, dalam diri dia, dia mikir-mikir-mikir dapat keluar. Dia pun sebut. Sebab itu Allah jadikan Nabi itu dipeluk. Lepas tu Nabi sebut, ma ana biqari'un. Saya tak tahu baca. Kenapa? Karena nak membuktikan benda tu datang daripada Allah, dari luar. Bukan daripada dalam yang direka cipta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran itu menjadi bukti juga kan kebenaran Rasulullah. Contoh, kita nak menyambut Hari Raya Korban ni. Esok kita jalan laksanakanlah korban. Baik. Korban ni kita tahu peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Dan bagaimana berlaku dialog ya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail anak dia. Nabi Ibrahim beritahu malam, tadi aku mimpi apa semua orang tahu. Nah, soalan. Yang menurunkan wahyu Allah, yang membacakan wahyu pada manusia, Rasulullah. Soalannya ialah, macam mana pula Nabi Muhammad tahu kata, Nabi Ibrahim cakap begini, Nabi Ismail jawabnya begini. Patut Nabi Ibrahim asal pisau letak. Tu bila sembelih tu bertukar pula jadi kibas. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sisi Nabi Ibrahim ketika itu? Jawabnya tidak. Dah dia tahu, itulah wahyu. Itulah Nabi. Gitu. Jadi wahyu ni sebenarnya, kita kata macam ni ya, sebagai satu alat lah yang berfungsi bagi membenar dan menampakkan kesungguhan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya memetik satu sahaja hikmah daripada peristiwa korban yang dilakukan oleh umat Islam waktu-waktu sekarang ini. Saya memetik daripada kitab Al-Hajj yang ditulis oleh Dr. Ali Syariati. Dr. Ali Syariati ni orang Iran. Iran biasa dia Syiah lah. Ya, kita tidak mengambil Syiahnya, tapi kita berkongsi ilmu dalam bentuk kalimah falsafah. Katanya Dr. Ali Syariati dalam kitabnya Al-Hajj, korban itu ialah penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim
ke atas anaknya Nabi Ismail. Sesungguhnya, kata Dr. Ali Syariati, setiap orang ada Ismailnya masing-masing. Kebetulan, Ismail bagi Nabi Ibrahim ialah anaknya sendiri. Oleh kerana itu, kata Dr. Ali Syariati, carilah Ismail kamu. Ada orang mungkin Ismail memang anak dia. Ada orang mungkin Ismail itu sifat takaburiak dia. Mungkin ada orang Ismail dia, harta benda dia yang banyak. Ya, yang melalaikan dia dari jalan Allah. Ada orang mungkin Ismailnya pangkat darjat kedudukan. Sehingga dengannya dia jadi riak, sombong dan sebagainya. Semelih semua ni. Buang. Jangan ada sifat mazmumah dalam diri. Itulah Ismail bagi masing-masing. Adapun tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabiah, saya tidak tahu Ismail kamu apa. Tapi saya tahu Ismail saya. Dan berterusan setiap hari melalui amalan saya menyembelihnya. Supaya saya menjadi abdi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyambut Aidil Adha. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Terima kasih atas kebersamaan ini. InsyaAllah nanti bertemu dalam minggu-minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.